kaedah bahasa Arab ke mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz inna. Bahkan apa sahaja perkataan pun kalau orang Arab itu bercakap dengan inna, termasuklah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menunjukkan ayat itu ada sesuatu yang serius. Bahkan kita orang Melayu pun tak cakap perkataan sungguh tu saja-saja, tak? Kalau sekadar nak jemput orang datang rumah kita malam ni, kita tak perlu kata sesungguhnya saya menjemput awak ke rumah saya. Tak perlu, tak? Tu tak cerdik benar kalau dia sebut cakap gitu, tak? Tapi kan, ini contoh saja, contoh kan? Contoh saja. Macam mana keputusan? Kita pun bagi tahu keputusan pihak ni yang menang. Orang tu kata betul ke? Sungguh pihak ni yang menang. Kita menggunakan sungguh nak bagi tahu bahawa apa yang kita sebut itu bukan main-main. Dalam lafaz inna itu disebut dengan taukid, disebut dengan penegasan, disebut dengan strength, adanya tekanan, adanya sesuatu yang perlu kita ambil serius. Bila Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya kami aradna, Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Dan cerita ni cerita betul lah. Ini bukan dongeng Indonesia, bukan dongeng yang kita buat, tak. Ini cerita betul. Apa yang Allah Taala ceritakan? Aradnal amanah. Kami ni pernah tawarkan amanah. Untuk siapa? Ya, kami tawarkan kepada langit. Tuan-tuan, langit ini makhluk yang cukup hebat, tuan-tuan. Makhluk yang cukup hebat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah Taala suruh, macam itulah dia, tuan-tuan. Tapi hebatnya makhluk langit ini, tuan-tuan, dia tak mahu terima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berani. Dia tidak berani untuk menerima tawaran ini. Allah tawarkan kepada bumi, tempat yang kita berpijak ini, tuan-tuan. Tempat yang kita mencari hasil, tempat yang kita berjalan, tempat yang kita bermacam-macam kita dapati, tuan-tuan. Tapi apa bumi cakap? Fa abaina ayyahmilnaha, dia juga tidak mahu menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Tak mahu. Allah tawarkan pula kepada gunung ganang yang cukup hebat, yang gah, berdirinya besar, kita tengok daripada bawah. Allah, hebat gunung ini. Apa gunung cakap? Sama juga, dia juga enggan menerima amanah tersebut. Kenapa mereka tidak mahu menerima amanah ini? Atas dasar apa yang menyebabkan mereka menolak amanah-amanah ini, tuan-tuan? Simple saja Allah Ta'ala bagi tahu, wa ashfaqna minha. Sebabnya ialah mereka takut mereka tidak mampu melaksanakan tanggungjawab itu. Sebabnya ini amanah, ini bukan main-main. Bila dah diberikan amanah, bila dah berikan tanggungjawab, apatah lagi kita yang mencari tanggungjawab itu dan tidak melaksanakan, ia satu perkara yang besar. Dan perkara ini disedari oleh langit, bumi dan juga gunung ganang, menyebabkan mereka tolak. Wa ashfaqna minha, mereka tak berani, mereka takut nanti dapat amanah ni mereka tak buat. Sayangnya Allah Ta'ala tempelak kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata wa hamalahal insan, tapi manusia sanggup untuk memikul amanah itu. Tiga makhluk yang hebat tak berani nak ambil tanggungjawab, tapi manusia sanggup memikul amanah tersebut. Apa Allah Ta'ala kata di hujungnya kerana kita sanggup memikulnya? Innahu kana zaluman jahula. Manusia ni betul-betul zalum. Saya percaya kalau tuan-tuan orang sebut zalim, tuan-tuan biasa dengar. Zalim sungguhlah dia tu. Awak tak boleh buat macam ni. Ini perbuatan yang zalim. Kita biasa dengar. Zalim kita biasa dengar. Orang Melayu pun sebut zalim, orang Arab pun sebut zalim. Tapi zalim-zalim lah. Kita tahu lah zalim. Paling simple kita boleh terjemah, zalim tu ialah jahat. Itu paling simple kita boleh terjemah. Cumanya apa masalah dia? Allah tak sebut zalim. Allah tak kata innahu kana zaliman. Tak, Allah tak kata itu. Tapi Allah kata innahu kana zaluman. Masya Allah.
Allah menggunakan lafaz zalum. Nak bagi tahu apa? Manusia ni cukup zalim, tuan-tuan. Zalim, di antara makna zalim ialah mereka yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang buat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat ketika mana Nabi Allah Adam alaihi salam waktu diturunkan ke bumi ini, apa disebut? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam kata apa? Wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami. Wa tarhamna, kau tak kasihani kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan jadi di kalangan orang-orang yang rugi. Di sini menunjukkan ketika mana kita buat salah kepada Allah, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Maka Allah Ta'ala kata manusia ni terima amanah, dia cukup zalim. Kerana dia tak tahu implikasi daripada penerimaan amanah tadi. Implikasi daripada dia mencari amanah tadi. Bahkan Allah Ta'ala sebut di belakang jahula. Kalau sebut jahil, orang kita memang tahu, tak ada masalah. Memang orang kita sebut saja jahil, baik. Bahkan setengah pada kita, kalau kata dia jahil, dia tak marah. Awak ni jahil ni. Dia siap mengaku lagi, tak apalah. Nak ke mana, memang saya jahil, kata dia. Tapi kalau kita kata, awak ni bodoh ni. Allah bodoh molekmu ni. Bodoh memang dia akan marah. Dia kata cakap molek sikit, aku 7 keturunan, tak ada seorang pun bodoh, dia kata. Padahal dua benda sama je, jahil dengan bodoh tu. Tapi Allah tak gunakan jahil. Allah Ta'ala gunakan jahul. Apa jahul? Sangat-sangat bodoh. Orang yang terima amanah ini bersedialah, kerana dia mungkin akan dapat dua ini, zaluman dan jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh. Kenapa tuan-tuan datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Kenapa Allah Taala ingatkan kita perkara seperti ini, tuan-tuan? Apa sebabnya, tuan-tuan? Ingat balik kepada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita, sebab Nabi tahu dah. Walaupun cakap dia itu depan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah itu dia bukan relevan pada masa dia saja. Perkataan Nabi itu dia relevan sampai ke zaman kita, tuan-tuan. Kita boleh ambil pedoman, dan itulah yang disebut oleh Nabi tadi. Aku tinggalkan dua perkara, salah satunya adalah Al-Quran dan salah satunya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Quran saja, termasuklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innakum satahrusuna 'alal imarah. Kamu ni nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jadi orang yang sukakan kepada jawatan. Lawan. Kenyataan itu dilontarkan oleh mulut Rasulullah SAW. Dan kita tahu, bila Nabi bercakap, maka cakapnya adalah wahyu. Semua orang tahu. Kita selalu baca, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap melainkan apa yang wahyu saja. Jadi Nabi bagi tahu ni, innakum satahrusuna 'alal imarah. Kamu ni memang betul-betul sukakan jawatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tahu umat dia. Dan Nabi sebut wasatakunu nadamah. Ingat, jawatan itu akan membuatkan kamu menyesal yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti. Tuh
Ini dalam hadis Bukhari. Termasuklah ketika Abu Zar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta satu jawatan. Nabi kata, ya Abu Zar, innaka la dha'if. Wahai Abu Zar, engkau ni lemah. Tuan-tuan, saya percayalah kalau kita sebut saja kategori orang itu ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia manusia yang terbaik di kalangan manusia-manusia, tuan-tuan. Selepas Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, dia antara yang terbaik, tuan-tuan, bila sebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun orang yang di masa kurun aku, kata Rasulullah SAW. Kan, bila orang tanya, tengok peperangan Muawiyah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah, orang tanya Imam Malik radhiyallahu an, wahai Imam Malik, aku tengok Muawiyah ada masalah, jadi aku nak tanya, mana lebih baik, Muawiyah ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Sebab Umar bin Abdul Aziz adalah pemerintah yang sangat adil. 2 tahun 6 bulan memerintah, tak lama, tuan-tuan. Tapi sangat adil, semua orang tahu. Sebut saja Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dia bukan sahabat, tapi dia dapat Khulafaur Rashidin. Sayyidina Abu Bakar Khulafaur Rashidin, Umar Khulafaur Rashidin, Uthman Khulafaur Rashidin, Ali Khulafaur Rashidin. Tiba-tiba tak dapat selepas daripadanya, dapat pergi pada Umar bin Abdul Aziz. Tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in, bukan sahabat. Dia tak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa berlaku? Orang tengok adil sangat, baik sangat Umar bin Abdul Aziz ni. Bahkan dia sendiri pun tidak pernah gilakan jawatan. Ni Umar bin Abdul Aziz naik khalifah pun dengan sebab bai'ah daripada orang ramai. Semua orang membai'ah kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni. Tapi orang tengok dia baik. Orang tanya Imam Malik, wahai Imam Malik, kalau begitulah Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, mana lebih baik? Muawiyah, dia nak compare dengan Umar bin Abdul Aziz, mana lebih baik? Maka kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bulu, debu-debu yang masuk ke dalam bulu hidung kuda Muawiyah itu, dia tak sebut Muawiyah, dia sebut kuda Muawiyah. Bulu hidung tu kan, masuk debu ke dalam, debu-debu yang masuk ke dalam lubang hidung Muawiyah tadi, debu-debu itu pun lebih mulia daripada batang tubuh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nak bagi tahu apa? Bukan dia nak gambarkan tu. Kalau sebut saja sahabat, engkau bukan rankingnya untuk bandingkan. Kerana mereka orang yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sebut ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ni macam bintang-bintang di langit. Tuan-tuan, tuh keadaan dia. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begini, tuan-tuan, kepada Abu Zar, maka kita fahamlah, hebat Abu Zar ni bukan main-main. Orangnya hebat. Tapi Nabi kata, innaka la dha'if. Wahai Abu Zar, mu ni tak gerak. Engkau ni lemah. Lemah. Inna hadhil amanah, yang kau minta ini adalah amanah, bukan perkara main-main. Yang kau minta ini adalah amanah. Wa inna yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat dia akan bawa penyesalan kepada diri kamu. Masya Allah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan sangat soal amanah ini, bukan main-main. Pesan sangat soal tanggungjawab ini. Jangan suka-suka kita nak mencari sesuatu amanah.
Tanpa sebab, tak ada sebab pun. Bahkan kita tahu kita tak mampu. Jangan cuba mencari amanah ini. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Abdurrahman bin Samurah, dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka iza u'titaha am mas'alatin wa kunta fiha wakilta fiha ila nafsi, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan minta jawatan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta jawatan. Yang kamu tahu kamu tak layak, jangan minta. Tak mampu, jangan minta. Itu yang disebut oleh para ulama. Dan Nabi pesan awal-awal lagi, sekiranya jawatan itu diberikan kepada kamu bukan sebab kamu minta. Kita tak minta pun, tapi orang bagi. Orang tengok kita berkelayakan, awak mampu buat, kami angkat kamu jadi pemimpin kami, silakan. Pada waktu itu kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya kamu yang meminta, kamu yang beria-ia nak jadi pemimpin, maka ingat, ketika mana kamu kesusahan, ia akan jadi bebanan kepada kamu. Itu amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan ini menggerunkan kita, tuan-tuan. Menggerunkan kita. Kerana betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai sangat di kalangan kita ni yang minat dengan jawatan. Baik, tak apalah kalau minat sangat dengan jawatan itu, dan kita katakanlah layaklah dia menerima jawatan itu. Kita katakanlah dia tak nak jawatan tu, kita angkat dia jadi orang yang kita memimpin kita, tuan-tuan. Saya ingatkan juga dengan lafaz amanah tadi, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita cerita, bila tak dapat amanah, jangan cuba cari. Tiba-tiba dapatlah amanah itu. Saya bukan nak sangat bertanding, tapi orang angkat saya, maka saya masuk bertanding. Kalau ikut orang layak, lebih ramai lagi orang layak. Yang ni tak apalah. Kita pun teringat kata-kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cuba kita recall balik apa berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sendiri pun tak nak jadi khalifah. Dia sendiri tak nak jadi khalifah. Cuba kita ingat balik Sayyidina Umar, dia pun tak nak jadi khalifah. Ingat balik pada Sayyidina Uthman, 6 orang yang dipanggil, akhirnya tinggal dia dengan Sayyidina Ali. Dia juga menolak kalau boleh bagi ke Ali. Tapi Sayyidina Ali baca hadis yang menunjukkan malaikat malu kat dia, akhirnya dia terima. Kalau boleh dia tak nak. Sama juga dengan Ali dan khalifah-khalifah yang lain, tak nak. Baik, orang dah angkat Sayyidina Abu Bakar. Apa Abu Bakar kata bila dia naik? Inni qad ulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Sesungguhnya aku telah dilantik. Dia tak kata sesungguhnya aku melantik diri aku sendiri, tidak. Tapi dia kata sesungguhnya aku ni dilantik. Tapi yang seronoknya memang dia sebut walastu bi khairikum. Bila aku dilantik menjadi khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah, tuan-tuan, kita tahu maksud khalifah ialah pengganti. Secara bahasanya pengganti. Dan dia ganti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia sekali atas muka bumi ni. Dia ganti Nabi, tuan-tuan, bukan calang-calang. Dia nak buat dasar
yang perlu diteruskan dasar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bukan calang-calang. Ingat tak? Waktu Saidina Umar mari dekat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, boleh tak aku nak minta tolong sungguh, supaya kamu arahkan untuk kita tulis Al-Quran ini. Boleh tak kita tulis, bukukan Al-Quran itu? Bukan tak ada tulis pada zaman Nabi, memang ada. Cuma atas belulang, tulang-tulang, tulis atas papan, itu je. Tapi Saidina Umar bila tengok peperangan kemuncak, ada beberapa para sahabat yang ingat Al-Quran gugur syahid, maka Saidina Umar minta dengan Saidina Abu Bakar, Abu Bakar tolonglah tulis Al-Quran ini, tolong. Abu Bakar kata, sorry, tak boleh, sebab Nabi tak buat dan aku takkan buat sesuatu yang Nabi tidak buat. Tu dasar dia yang pertama. Kalau Nabi tak buat, aku tak buat. Sukarnya untuk menjadi penerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat sebut Umar pujuk sehingga cair, sehingga diberi hujah. Akhirnya barulah Abu Bakar terima. Bukan mudah. Dan kita tahu waktu hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut sendiri, kalau ku himpun kamu semua ni ramai-ramai, timbang dengan iman Abu Bakar, nescaya iman Abu Bakar lebih berat lagi pada iman kamu. Takkan dia dapat As-Siddiq. Kita tahulah kenapa dia dapat Abu Bakar. Sebab apa? Kita tahulah kenapa nama dia Abu Bakar. Tapi kenapa dia dapat As-Siddiq? Kita juga tahu sebab dia. Sebenarnya setiap perkataan Rasulullah SAW, dia tak pernah kata tidak pada perkataan Nabi SAW. Kalau Nabi cerita je, siapa cerita? Muhammad, lebih pada tu pun aku percaya. Tahu bakal? Bagusnya waktu hidup. Tapi waktu orang nak lantik dia, dia pun tak nak. Tapi bila dilantik, dia sebut lagi, aku ni dah dilantik, tapi ingat, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Kalau aku betul, maka taat pada aku. Tapi kalau aku salah, betulkan aku. Ini pemimpin yang kita nak. Yang kita takut belum jadi pemimpin, kalau saya salah nanti betulkan saya. Tiba-tiba bila dia jadi pemimpin, kita betulkan dia, dia kata pula kat kita, mu bukan tahu kala pun. Dia marah pula kat kita. Sedangkan kebanyakan khalifah yang naik, itulah ucapan dia. Termasuk Sayyidina Umar sebut begitu juga. Kalau aku tak selagi mana aku taat pada Allah, taatlah padaku. Bila aku menyeleweng, betulkan aku. Bangun seorang sahabat, angkat pedang. Wahai Umar, kalau kamu salah, pedang ini akan betulkan kamu. Bukan orang tak kenal Sayyidina Umar. Manusia antara yang hebat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lagi nabi selepas aku, lakana Umar. Sudah pasti Umar yang jadi nabi. Tapi sahabat tu bangun, wahai Umar ni, kalau kau salah, pedang ni akan betulkan engkau. Tuh. Sebab itu amaran keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin-pemimpin. Malam ni mungkin kita tahu siapa yang akan jadi pemimpin kita. Dan saya nak ingatkan kepada pemimpin-pemimpin ini, jangan ingat menang saja. Ingat juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat juga apa yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harramahu Allahul jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang aku beri dia jawatan, aku beri dia jawatan untuk menjaga rakyat di bawahnya. Tetap kena ingat,
pemimpin yang kita lantik ini dia jadi pemimpin atas dasar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betul kita memilih ketentuannya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kita. Dan kita ingatkan kepada pemimpin-pemimpin ini supaya sedar bahawa di sana ada janji bahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, Nabi kata, mana-mana pemimpin yang Allah Taala pilih dia untuk jaga rakyat dia, yamutu yauma yamut, mati dia sampai ajal mati. Dia tak kira siapa. Awak Perdana Menteri sampai ajal mati, awak Menteri Besar sampai ajal mati, awak Wakil Rakyat sampai ajal mati. Bukan rakyat biasa je mati, tuan. Semua mati. Kalau jadi ahli parlimen tak mati, saya berebut nak jadi ahli parlimen. Siapa pun mati, tak kisah siapa pun akan mati. Tapi Nabi berikan peringatan, hari yang dia mati itu wa huwa ghashil li ra'iyati, dia menipu rakyat dia. Kadang-kadang kita tak faham apa yang dimaksudkan dengan menipu ni. Menipu yang macam mana? Kita mungkin kata menipu begini, menipu begitu. Tapi menipu yang macam mana? Saya akan sebut perkataan Qadhi Iyad dulu selepas saya baca habis hadis ini. Wa huwa ghash, dia menipu rakyat dia. Dia tipu. Allah tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, melainkan Allah haramkan dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, illa harramallahu alaihil jannah. Ini peringatan yang keras untuk pemimpin. Awak nak jadi pemimpin, silakan. Kami rakyat memilih, tak ada masalah. Kami keluar pagi tadi beratur, kami celup jari kami pilih pemimpin yang kami rasa sesuai untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu tipu kami, ingat, ini amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah haramkan syurga ke atas kamu. Tuan-tuan, tapi apa yang dimaksudkan dengan menipu? Qadhi Iyad sebut dalam menerangkan hadis ini kepada pemimpin-pemimpin Muslim yang menipu rakyatnya. Apa Qadhi Iyad sebut? Kata Qadhi Iyad, maksud ghash li ra'iyati itu ialah ihmalu hududihim atau tadyi'i hukukihim atau tark himayati hauzatihim wa mujahadati aduwihim atau tark siratil adli fihim faqad ghashahum. Kata Qadhi Iyad, yang dimaksudkan menipu rakyatnya ialah pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil berat, tidak melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Bila dia jadi pemimpin, dia abaikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, tuan-tuan. Kadang-kadang kita memilih, kita mengharapkan pemimpin inilah yang akan bawa hukum hakam Allah. Tapi dia tak bawa. Kita akan tuntut depan Allah Subhanahu wa taala nanti, tuan-tuan. Ini kategori yang kedua, ataupun dia mengabaikan hak-hak kita, tuan-tuan. Kita orang Islam ada hak, dia abaikan. Saya tak berani nak ulah hak yang dimaksudkan oleh Qadhi Iyad, tapi Qadhi Iyad sebut begitu. Orang Islam ada hak, dia abaikan. Bila kita angkat dia jadi pemimpin, dia abaikan hak kita, tuan-tuan. Kita tuntut depan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak memelihara keselamatan orang Islam, tuan-tuan. Kita tuntut depan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meninggalkan untuk menjadi pemimpin yang adil, dia tak adil. Mentang-mentang bukan pihak dia, dia abaikan. Sedangkan Allah Taala dah kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan dengan sebab kebencian kamu ke atas suatu pihak, kamu tidak berlaku adil. Jangan, Allah Ta'ala kata, berlaku adil lah. Tak kira lah kawan ni parti ni pun, tak kira lah kawan ni parti lain pun, wajib kamu pemimpin berlaku adil.
Waktu kita kita dalam keadaan demokrasi, memilih, kita pilih lah. Tuan-tuan nak pilih parti mana? Pilih. Tapi bila dia naik jadi pemimpin, jangan sebab ada antara kita bukan di kalangan dia, dia abaikan kita. Kita tutup depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Tuan-tuan, jadi pemimpin kadang-kadang perasaan ni mari. Biarlah dia bukan orang kita. Jangan main-main. Yang ni sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah, dia rakyat kita. Dia Muslim. Di bawah jagaan kita. Dia non-Muslim. Tapi taat kepada pemerintah Islam. Yang ni mesti dijaga, tuan-tuan. Wajib. Itulah kata qadiyah orang-orang yang menipu orang-orang Islam. Dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wulliya min amril muslimina syai'an fa amara alaihim ahadan muhabatan fa alaihi la'natullah la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan hatta yudkhiluhu jahannam." Masya Allah. Tak terjemah lagi rasa takut dah, tuan-tuan. Rasa bimbang dah. Betul, kita bukan pemimpin. Tapi dalam masa yang sama ada anak-anak di bawah kita yang mesti kita memimpin mereka. Satu kadang-kadang bila kita baca satu hadis, kita jangan ingat kepimpinan itu duduk pada yang YB, menteri saja. Kita juga pemimpin, tuan. Dan kita kena ada hak yang perlu kita berikan pada mereka yang berada di bawah kepimpinan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang dilantik untuk menjadi pemerintah orang Islam. Ni, malam ni kita tahu. Dan ini diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dilantik untuk menjadi pemerintah orang Islam, kemudian dia memerintah dalam keadaan sambil lewa, buat dia ikut dia, masa pilihan raya apa janji semua bagi, masa nak pilihan raya semua benda sebut, apa yang kadang-kadang tak masuk akal sebut lagi. Tak apalah, itu janji kamu. Tapi bila kamu menang, kamu memerintah lebih kurang saja. Maka ni termasuk dalam apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tunaikan amanah dia sebagai pemimpin. Dia tidak adil. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan melaknati dia. Tuan-tuan, laknat Allah bukan macam kita sebut. Kita sekadar boleh sebut je laknat betul mu ni. Tak ada apa-apa. Tapi dalam hadis, dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut laknat, ingat, itu satu perkara yang sangat besar, tuan-tuan. Bahkan para ulama sebut dalam hadis, sekiranya ada perkataan laknat, maka perbuatan itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca hadis dan Nabi sebut la'anallah, la'anallah, Allah melaknat, perbuatan itu dosa besar. Sebab kadang-kadang orang kita dia tanya, ni dosa besar ke dosa kecil? Dia kira dosa kecil tak apa lah, dosa besar tak nak buat. Jangan begitu. Kecil besar sebut saja dosa, kita tidak mampu untuk berhadapan dengannya. Allah Ta'ala akan laknat. Tapi Nabi sambung lagi, Allah tidak akan menerima pengadilan, pembicaraan sampai begitu, sehinggalah dia dimasukkan dahulu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal iyaz billahi min zalim. Hadis dalam riwayat Hakim. Ulama hadis menilai dalam Mustadrak Hakim ini, hadis ini sahih mengikut Al-Hakim. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan perkara yang main-main. Sebab itulah saya ingatkan pada kita semua, tuan-tuan. Termasuklah mereka yang bakal menjadi pemimpin.
Pemimpin ada hak yang perlu ditunaikan. Kita rakyat ada hak yang perlu kita tunaikan. Kita dah tunaikan tadi hak kita. Kita dah cari dah. Kita dah tengok dah. Kita dah pilih melalui neraca Al-Quran dan hadis. Kita dah tengok dah pemimpin mana yang layak pada kita. Bahkan ada anjuran dari kalangan-kalangan mereka yang berpengetahuan, cendekiawan dalam agamawan kita. Dia kata buatlah istikharah dulu. Bagus. Supaya kita memilih melalui panduan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dah buat. Kita selesai dah tadi. Pukul 6 dah tutup dah. Maka harapan kita, supaya bila Allah Ta'ala naikkan mereka ini nanti, mereka akan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma itulah, cuma itulah. Kalau dia tak buat, kita akan tutup depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sikit kita, tak. Yang mengundi tadi saja, kalau Muslim, kalau orang Melayu, sebab perlembagaan kita kata Melayu itu Muslim, ada lebih kurang 12 juta lebih. Itu tak masuk orang lain lagi. Itu tak masuk rakyat yang tak mengundi lagi. Macam mana kalau kami menuntut ketika mana kamu tidak adil? Sebab itulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika diberitahu kepada dia, kami setuju untuk melantik awak jadi khalifah, terduduk dia, tuan-tuan. Terduduk dia. Mari rasa gentar. Allahu Akbar. Takut tak mampu laksana. Sebab tu saya ingatkan pada pemimpin-pemimpin kita. Ingatan ni untuk saya juga, tuan-tuan. Sama-sama lah. Kita sama-sama ingat. Kita manusia yang lemah, sentiasa perlukan peringatan. Di kalangan mereka bila menang, angkat tangan. Okey, angkatlah tangan. Angkatlah tangan. Tapi ingatlah, di sana akan ada satu beban yang sangat besar yang mereka akan pikul di dunia ini, yang mereka akan bawa di akhirat sana. Sayyidina Umar bila jumpa satu keluarga miskin, keluarga miskin tu tengah kacau dalam periuk. Mak, anak tidur lah. Umar tanya, buat apa tu? Kacau batu supaya anak-anakku menyangka aku masak. Maka dia menanti, kemudian dia mengantuk dan dia tidur. Tapi demi Allah, aku akan hadapkan Umar depan Allah nanti. Sayyidina Umar depan dia tak kenal Sayyidina Umar, tak kan? Gementar hati Umar. Saya tak tahu ada ke tak lagi pemimpin macam ni, wallahualam. Mudah-mudahan ada di kalangan kita pemimpin-pemimpin yang macam ni. Gementar Umar, terus balik pergi Baitul Mal dengan khadam dia. Suruh khadam dia letakkan apa-apa atas belakang dia. Khadam dia kata, wahai Amirul Mukminin, biar aku bawa lah. Umar berpaling pada khadam dia. Kamu nak pikul setiap tanggungjawab aku depan Allah di akhirat nanti? Tuan-tuan, Umar tanya, kau nak pikul tanggungjawab aku depan Allah nanti? Khadam dia angkat tangan. Tak mampu, tak? Tu pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, tuan-tuan, mudah-mudahan pemimpin yang bakal menjadi pemimpin kita nanti, kita berdoa kepada Allah, ialah pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang bukan saja boleh pimpin kita di dunia, bahkan boleh pimpin di akhirat nanti. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, jadikanlah orang yang memerintah kami nanti orang yang terbaik di kalangan kami, orang yang taat pada Allah dan juga Rasulnya. Wala tuwalli umurana syirarana. Janganlah orang yang memerintah kami nanti, tuan-tuan, orang-orang yang buruk di kalangan kami. Wal iyazabillah min zalik. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik, yang mana akan bawa kita dunia dan akhirat berjaya untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf segala kesalahan itu daripada saya, yang baik datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.